Selamat datang ke Pantun and Stuff. Sekarang kita akan buat pembacaan bersama Pantun and Stuff. Sesi pembacaan ni maksudnya kita akan ambil beberapa buku, karya atau teks yang kami rasakan patut dan kami akan kongsikan melalui pembacaan bersama komentari daripada pihak kami. Just untuk, for the sake of reading. So buku pertama ni Sehijau Warna Daun. So for some people these books may be very familiar, especially those who are learning using the Malaysia syllabus from 1999 to 2009 kot. For 1999 to 2009. Sebab apa itu Sehijau Warna Daun ialah antologi kesusastraan atau teks untuk digunakan dalam pembelajaran bahasa Melayu bagi komponen sastra. Komponen sastra tu literary component lah. So kalau you belajar kat sekolah menengah, kalau belajar bahasa Melayu, you akan kena belajar juga kesusastraan. Tapi kalau belajar bahasa Inggeris pun ada juga lah literary component dia. Okay, so kalau bahasa Melayu, setiap tingkatan akan ada antologi dia lah. And antologi ni pula melibatkan apa? Melibatkan semua benda-benda ni. Kita go through. Okay, so apakah tajuk bukunya? Sehijau Warna Daun. Kalau sehijau warna cili pula kan, adalah cili hijau, tapi dah Sehijau Warna Daun. So this book is designed to make it very obvious what it's all about. Sehijau warna daun, gambar daun hijau, background hijau. So macam you cannot get confused lah. Macam tu. So dia antologi kesusastraan Melayu sekolah menengah. Antologi tu maksudnya koleksi. So mudah dia koleksi lah. So koleksi apa tu? Depends lah. Ada yang antologi cerpen, maksudnya dalam buku tu semua koleksi cerpen. Kalau dia antologi sajak lah semua. Tapi yang antologi Sehijau Warna Daun ni, nak tahu apa dalam dia koleksi apa, ada diterangkan kat sini semua. Okay. Antologi So kalau perkataan sekarang ni dia pakai antologi lah. Kalau dulu diorang panggil rampaian. This one trivia daripada kami lah. So kalau dulu untuk perkataan antologi ni, sebab antologi ni dia borrowed from English, obviously lah kan, borrowed from English, takkan dia borrowed from Javanese pula kan. Antologi ni borrowed from English, and then setelah penggunaannya mantap, dah diserap dan penggunaannya mantap, so tak ada masalah sangat lah nak pakai pun. Tapi kalau dulu, zaman dulu, before Sehijau Warna Daun ni, kalau untuk antologi tu nanti diorang panggil rampai. Kataan rampai, R-A-M-P-A-I, rampai. Rampai ni maksudnya gabungan lah. Macam contoh bunga rampai tu maksudnya gabungan beberapa bunga, macam gitu. So kalau tengok antologi dulu yang tak tahu 1999 ke bawah, so dia akan ada contoh Rampai Sari, bunyi lah, Rampai Sari puisi tradisional lah, tu maksudnya antologi lah. Itulah rampai atau rampaian. Okay, so oh my god, susahnya perkataan ni. Okay, tak, sebenarnya tak susah pun. Aku je yang tak kerti baca dah. Kesusastraan, gitu. So apa itu kesusastraan? Panjang ada berapa silibel? Kesusastraan. So 1 2 3 4 5 6 suku kata. Agak panjang lah untuk bahasa Melayu. Mudah je, kesusastraan ni ialah karya sastra lah. Perihal benda yang melibatkan sastra. Dia kata nama sebab imbuhan dia ke-an, and then sastra, macam gitu. Okay. So perkataan sastra tu asalnya bermaksud benda-benda yang indah-indah. Macam sutra, sastra, so maksudnya benda yang indah-indah. Okay, so dia ni antologi kesusastraan, maksudnya dia koleksi beberapa karya-karya sastra lah. Maksudnya kalau kau cari buku ni,
kau expect dalam dia macam tiba-tiba ada artikel scientific, tak kot. Mungkin kau perlu Panadol. So antologi kesusasteraan. Tapi kesusasteraan apa? Sebab aku rasa macam setiap culture dalam dunia ni ada literature. We are human beings. One of the way to define us is a creature that able to produce arts and also literature. So setiap culture ada literature. So kesusasteraan apa? Kesusasteraan Melayu. Melayu tu apa? Panjang. Kalau nak bincang pasal Melayu tu panjang, tapi Melayu ni one of the ethnic atau kaum. So kalau Melayu kat Malaysia ni kita faham maksudnya dia Melayu Malaysia lah. So Melayu ni banyak juga kan tempat-tempat lain Melayu. Kat Indonesia ada Melayu, kat Singapura pun Melayu. Tapi kalau kesalahan Melayu, buku ni sebab untuk study kat Malaysia kan, difahami lah Melayu Malaysia. So kesusasteraan Melayu untuk sekolah kan, takkan untuk tempat kerja. Sekolah menengah maksudnya secondary school. Okay, so faham kat sini dia ada antologi kesusasteraan Melayu yang digunakan untuk dipelajari bagi budak-budak sekolah menengah. Okay, so Si Hijau Warna Daun ni untuk budak tingkatan mana? Tingkatan 1. Kenapa kita nak baca tak masuk dalam lagi, kita baru bincang pasal cover. Dan let's tengok dekat sebelah tingkatan 1 tiba-tiba ada gambar komputer. Ni komputer zaman bila, tebal lah. Buku. Lepas tu ada tulis, kalau tak nampak, I baca kat edisi pelajar. Ada ke edisi untuk bukan pelajar? Mungkin. So maksud edisi pelajar ni adalah buku ni memang diciptakan khas untuk kegunaan student bagi peperiksaan lah, obviously. Belajar nanti, contoh tingkatan 1 ni, nanti tingkatan 1, 2, 3 ada PMR. Kalau sekarang PT3. Dulu PMR bunyi dia sedap sikit. Maaf lah, kita air zaman tu. So of course lah air sokongan tu kan. So ini memang khas untuk edisi pelajar. Sebab santai ada antologi-antologi yang dikeluarkan untuk contohnya untuk tujuan pertandingan lah. Nanti diorang dah ada buat pertandingan sayembara ke apa, nanti diorang bukukan tu jadi antologi juga. Tapi tu bukan untuk digunakan untuk belajar. Tu digunakan untuk mungkin boleh tutup alam. Tapi digunakan untuk apa ni? Pembacaan biasa lah, atau rujukan tambahan lah, macam tu. Tapi ini memang edisi pelajar ni maksudnya memang khas untuk belajar lah. Of course lah ia juga ditapis. Maksudnya benda ni dah ditapis. Ditapis tu maksudnya macam kontennya tu dah ditentukan sesuai untuk pelajaran. Bahasanya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tidak terlalu pelik, macam tu. Kemudian di bawah kita ada sehijau warna daun. Sehijau warna daun font lain tiba. Cantiklah sikit kan dengan sehijau warna daun. So apa maksud sehijau? Sehijau as green as the colour of the leaf. Gitu. Nampak konsep sehijau warna daun. Warna daun kan hijau. Ada daun warna oranye, ada. Tapi kita nak fokus kat daun yang hijau ni. Nampak dia dah letak juga gambar daun ni. Siap. Ada tangkai terputus tak apa. Title antologi lazimnya dinamakan sempena salah satu karya yang termasuk dalam tu. So kalau contoh Si Hijau Warna Daun ni kita faham lah, maksudnya dalam antologi ni dia ada karya yang bertajuk Si Hijau Warna Daun. Jarang lah kalau macam tiba-tiba dalam antologi tu ada beberapa karya, tiba-tiba tajuk dia dinamakan sempena karya dalam antologi lain. Macam why? Mungkin ada saja nak kelirukan orang, tapi tak lah, jarang lah biasanya macam tu. Kemudian ada gambar daun hijau. Belakang cover dia hijau. Dia punya background tu pun hijau. So tak boleh confuse. Dia tak ada alasan untuk budak-budak confuse macam buku Si Hijau Warna Daun atau apa nama antologi, kau akan melekat inilah dia teks yang dipelajari masa tingkatan 1 dulu dari tahun 1999 sampai 2009. Apa dalam konten dia? Sebab tadi yang cakap antologi tu koleksi
Betul lah. So, koleksi apa? Koleksi kesusastraan ya. Tapi apa je yang dibincangkan? Sebab ada je antologi yang semua cerpen, ada yang antologi semua sajak, ada yang antologi semua novel. Tiba novel jarang lah orang buat antologi. Cuma ada yang antologi petikan novel. Jarang jugalah sebenarnya jumpa. So apa dalam dia ada puisi tradisional. Puisi tradisional is a traditional poetry. Contoh macam pantun, sajak, gurindam, syair. Sajak. Aku cakap sajak tadi. Shit. Pantun, syair, gurindam, seloka, nazam, lebaran gitu. So banyaklah. Tapi yang dalam tingkatan 1, diorang belajar pantun dengan syair. Kan? So kemudian sajak. Okay, kalau ada puisi traditional poetry, sajak is basically a modern poetry lah. Maksudnya yang bukan pantun, yang bukan syair. So bentuknya lebih bebas berbanding dengan puisi tradisional. Kemudian ada pula prosa tradisional. Seram nama dia, prosa tradisional. Tapi sebenarnya dia basically macam ni je. Dia cerita yang tidak berbentuk puisi, macam tu. Kisah yang tidak berbentuk puisi. Kisah macam ni, cerita lah, macam cerita Pak Pandey, Si Luncai ke, atau hikayat-hikayat, ekstrak-ekstrak hikayat. Kemudian kalau tadi macam ada puisi traditional poetry, lepas tu ada kawan dia yang moden sajak. Prosa traditional pun ada kawan dia yang moden, cerpen. Macam tu. Cerpen ni pun cerita yang tidak berbentuk puisi. Tidak berbentuk puisi, cerpen. Dia pendek lah. Setakat ni macam tak ada orang yang berani cakap berapa panjang cerpen. At one point dia jadi cerpen, at one point dia jadi novel. Tak ada orang yang bagi definisi tu. Tapi biasanya roughly dia ikut penerbit kot. Ikut penerbit lah. Penerbit tu cakap kalau cerpen tu maksudnya dia kena ada at least 5 ke 10 muka surat tu cerpen. Tiba-tiba kau buat karya cerita tak berbentuk puisi tapi 2 muka surat. Ralat sikit lah nak panggil cerpen, tapi boleh je kan, cerita pendek. Kemudian drama ni maksudnya ialah teks drama lah, teks yang digunakan untuk dilakonkan. Tapi namanya drama bukan teater sebab drama ni ialah teks. Bila cakap pasal teater tu maksudnya all the acting or the reproducing of the drama macam tu. 5 je belajar. Ada genre lain ke? Itu macam aku kurang fasih pula. Tapi cukup lah. Ini semua dapat cover semua yang dalam kesusastraan Melayu kan. So cukup lah. Kemudian di bawah ada logo Kementerian Pendidikan Malaysia. And of course Dewan Bahasa dan Pustaka. The best authority in ensuring bahasa Melayu stay awesome lah. Dewan Bahasa dan Pustaka. Takkanlah British Council pula kan buat untuk kesusastraan Melayu sekolah menengah Malaysia. Macam pelai lah. Okay lah. So ni je, tiba-tiba dah lebih 10 minit. So kalau ada siapa yang tahu pasal buku ni, ingat pasal buku ni, boleh leave comment. And I think sampai 2009. Aku rasa aku yang second last, third last. Sebab aku PMR masih pakai buku ni. Maksudnya masih cover topik-topik dalam buku ni. Lepas tu masuk 2010, diorang dah start tukar buku untuk tingkatan 1. Diorang tukar kepada Kasut Kelopak Jantung. Ada antologi tapi basically sama lah, konten dia sama. Bukan konten sama, maksudnya genre yang dibincangkan tu sama. Tapi dia tukar cerita lah. Dia kalau macam kau 10 tahun 1999 sampai 2009 kau belajar benda ni, lepas tu takkan nak sambung sampai 2050 kan. So tukar-tukar menarik sikit nak mengajar. Tapi cikgu lah yang penat, kesian. Okay, so far tu saja untuk hari ni. Kita dapat cover page. Kita dapat cover page. Macam mana tu? Faham lah. So kalau nak membaca biar macam tu lah. Baca tu jangan sembrono. Make sure kita faham apa yang kita nak baca. At least kita baca apa, buku apa, kesusastraan Melayu gitu. So thank you, dan jangan lupa untuk sertai kita pada pembacaan seterusnya. Terima kasih.